Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin membahaskan yang pertama penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Daripada penjelasan Yang Berhormat Menteri nampak jelas tentang ada masalah tentang penyelewengan dari segi ajaran Islam, ya, merupakan ke arah ajaran sesat. Jadi saya mengikuti bahawa beberapa negeri seperti Perlis, Selangor, Pahang dan juga Melaka telah mengeluarkan fatwa masing-masing berkenaan Global Ikhwan Services and Business Holding ini, GISBH, yang menyatakan pertubuhan ini jemaah dia mengamalkan ajaran yang sesat, menyeleweng dari ajaran Islam. Jadi persoalan saya, bagaimana tentang wilayah persekutuan? Adakah bersedia akan juga mengeluarkan fatwa yang serupa? Itu yang pertama. Perkara yang kedua ialah saya ingin menyentuh penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri. Saya ingin memfokuskan komen saya ini dari sudut undang-undang. Saya melihat jemaah yang ada kaitannya dengan Global Ikhwan ini, GISBH ini, bukanlah pengganas. Mereka bukan teroris. Mungkin ada kesilapan atau kesalahan dari segi akidah dan sebagainya. Kita urus perkara itu. Jabatan Agama, JAKIM, pihak berkuasa agama negeri, ambillah tindakan. Begitu juga jika ada kesalahan dari segi akta kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, serangan seksual, pembunuhan kanak-kanak, ambillah tindakan. Siasat, bertindaklah, hukumlah, pulihkan mereka. Tetapi dari segi saya minta perhatian Kementerian Dalam Negeri, saya tidak setuju. Sekarang ada 50 orang jemaah yang ada kaitan dengan GISBH ini ditahan di bawah SOSMA. Apa itu SOSMA? SOSMA adalah akta undang-undang yang berkaitan dengan ancaman kekerasan, keganasan, ancaman keselamatan negara. Soalnya, adakah penyelewengan ajaran agama yang dilakukan oleh GISBH-nya termasuk dalam security offence? Adakah penderaan kanak-kanak, perhambaan moden kanak-kanak yang dilakukan oleh jemaah GISBH ini termasuk dalam security offence, kesalahan? Jadi saya minta penjelasan Menteri Dalam Negeri. Salah guna SOSMA itu. Saya nampak SOSMA ini diguna untuk menahan mereka yang sedang ditahan ini. Ditahan remand 20 hari di bawah Kanun Acara Jenayah Section 117. Tak cukup, dibuat roadshow. Ditahan 28 hari di bawah SOSMA tanpa dibawa ke mahkamah. Ini penganiayaan, zalim. Kalau mereka salah, siasat dakwalah. Dibawa akta kanak-kanak, tak bayar income tax, apa lagi kesalahan mereka? Siasat. Tetapi menggunakan SOSMA ini tidak betul. Saya tengok televisyen, jemaah GIS diiring dengan, dikawal dengan M16. Mereka ini teroris macam di Lahad Datu dulu ke? Tidak. Jangan overkill, jangan terlebih, jangan melampau. Ini parlimen, kita menjaga perlembagaan, jangan mereka ternyaya. Mereka walaupun bersalah, ada hak dia dari segi undang-undang. Jadi Menteri Dalam Negeri tolong jawab di mahkamah ini.
Apa justifikasinya menggunakan SOSMA ini? Adakah kerana ini kesalahan macam ini SOSMA digunakan, maka sampai bila-bila SOSMA tidak akan dikaji balik, tidak akan dimansuhkan? Ini bertentangan dengan konsep reformasi dan madani kerajaan yang menegakkan ihsan ini. Terima kasih Tuan Speaker. Baik. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada semua menteri-menteri yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Sebenarnya Ampang berbaur perasaan bila kita bercakap tentang isu GSB ini ataupun kanak-kanak atau wanita, sesiapa juga yang terbabit. Namun bagi saya keresahan ini saya nak ucapkan syabas terlebih dahulu kepada semua kementerian yang telah pun terlibat, yang mengambil bahagian yang begitu baik dalam menangani perkara ini. Selepas ini saya rasa apa yang lebih saya ingin nyatakan di sini tentang saya rasa dalam hidup bermasyarakat, bersama kita dalam umat Islam, saya yakin bahawa faktor dalam konteks ini tonggak ataupun prinsip utama yang kita perlu jaga sebagaimana yang diungkap dalam maqasid syariah itu, 5 perkara penting yang perlu diambil perhatian. Selain daripada agama, nyawa, harta, akal dan nasab keturunan, sebenarnya dalam konteks masyarakat madani atau masyarakat Malaysia sekarang ini, kerencaman itu juga menjadi ujian. Jadi untuk itu saya ingin menyatakan 3 perkara yang saya agak ataupun saya ingin tekankan. Pertama, apakah sebenarnya jaminan dan usaha-usaha memastikan ketidakberulangan isu ini? Apa yang saya bimbang, penularan perkara ini mungkin telah pun banyak di kalangan masyarakat, tetapi kemungkinan saya mengharapkan kemungkinan ada kekangan-kekangan di sudut perundangan ataupun penguatkuasaan yang menyebabkan ianya berlaku, ataupun kekemasan di sudut flow of ataupun minta izin flow of orang kata tindakan yang perlu kita diambil. Contohnya yang Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita lihat mana-mana pihak yang lahir di Malaysia ini pastinya didaftarkan di bawah KDN, JPN, ya. Jabatan Pendaftaran Negara mendaftarkan mereka. Bila telah mendaftarkan mereka, maka akan ada satu cara kaedah untuk memastikan mereka ini pergi ke sekolah bila mereka umur 7 tahun. Jadi kalau pendaftaran itu kemas, makna tidak ada keciciran, dan kita tidak mahu mana-mana rakyat anak-anak yang lahir di Malaysia ini tiada identiti, maka ianya telah mudah untuk kita cerakinkan. Dapat umur 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah. Kita ada akta sekarang ini, akta mengatakan bahawa setiap akta pendidikan 1996, setiap anak-anak ataupun di bawah ini pendidikan rendah adalah wajib, dan ibu bapa adalah bertanggungjawab memastikan 6 hingga 12 tahun ini dapat pendidikan di sekolah yang diiktirafkan. Ini penekanan yang saya nak bagi. Apakah kita masih lagi tidak mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih baik, ya, di mana sekolah-sekolah yang wujud, tak kiralah sekolah agama, sekolah jenis apa pun, ianya perlu mendapat pendaftaran di bawah sistem pendidikan kita. Jika tidak ada, maka saya harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ianya ini ditangani dengan baik, maka ianya perlu, ya, kita tidak ada kegagalan sebenarnya mereka yang terlepas daripada sistem kemasyarakatan yang kita telah wujudkan di Malaysia ini. Untuk itu saya mencadangkan supaya satu jawatankuasa khusus, ya, kepada KPM, ya, selain daripada 3 kementerian yang terlibat, untuk memastikan keciciran persekolahan, ya, yang lagi-lagi mereka yang atas nama agama mendaftarkan anak-anak ini, sama ada sekolah tahfiz ataupun sekolah-sekolah agama biasa, tidak mendapat didikan formal yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya harap ini perkara yang perlu diambil beratkan. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, saya batuk sikit tapi harap batuk ni tidak berleluasa. Yang keduanya, saya mengharapkan tentang isu berkaitan dengan penubuhan jawatankuasa tadi, ya. Saya mencadangkan, saya nampak banyak usaha bersepadu, tapi saya bimbang jawatankuasa ini akan terlepas pandang isu kesihatan kanak-kanak, ya. Apa yang saya harapkan, kalau kita lihat tadi saya boleh dengar seliti daripada Yang Berhormat Menteri Wanita dan Kanak-kanak tadi, bila ada kesan psikososial ataupun bila dibuat kajian psikologi kepada semua kanak-kanak ini, ada di kalangan mereka
tak silap saya dibacakan 230 perlu sistem OKU, sistem sokongan OKU. Maksudnya mungkin dia terencat, mungkin dia ada masalah macam-macam. Jadi hala 7 yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri KDN, 652 orang kanak-kanak ini, kita tak tahu macam mana masa depannya. Jadi saya harap semua kementerian ataupun satu jawatankuasa bersepadu, bukan saja di kalangan 3 kementerian, masukkan lagi kementerian-kementerian lain untuk kita dapat mengolah perkara ini lebih baik. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita mahu lihat bahawa perkara ini tidak berulang. Saya harap sangat supaya usaha akta yang lebih ketat dikemukakan, dikemukakan, dan harap juga segera dikemaskinikan, supaya Datuk Tan Sri mengurusi pencegahan adalah lebih baik daripada kita bertindak selepas ianya terjadi. Jadi saya nak mensarankan juga di Dewan Yang Mulia ini supaya family law ataupun undang-undang kekeluargaan mestilah ditabelkan ataupun dibawa ke muka perbincangan supaya yang cepat dilaksanakan. Itu sahaja Tan Sri, terima kasih. Baik, Bermula dengan Arkam, Rufaqah dan sekarang ini adalah GSB. Kali ini telah diambil tindakan pada 1994 apabila aurat Muhammadiyah itu telah dikelaskan sebagai sesat pada waktu itu, tahun 1994. Sekarang masa telah berlalu 30 tahun yang lalu. Ini bermakna bahawa semasa pemutihan 30 tahun yang lalu telah berlaku kegagalan kerana ianya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kegagalan itu berlaku, apakah pembaharuan pemutihan ini yang dilakukan pada waktu ini untuk tidak mengulangi kesilapan 30 tahun yang lalu? Dan ini melibatkan ribuan mereka yang terlibat. Sekarang ada 625 kanak-kanak pada tahun 2024. Dah berlalu 30 tahun. Ini bermakna bahawa di sana ada ribuan orang yang terlibat dengan aurat Muhammadiyah ini. Jadi pada waktu ini kita nak bertanya kepada Menteri, apakah pembaharuan pemutihan ini yang dilakukan untuk mengelak daripada kejadian ini berulang kembali. Yang keduanya pula nak menyentuh sikit berkenaan dengan tindakan kepada pengikut ajaran sesat yang lain. Saya dimaklumkan bahawa isu GISB ini bermula apabila pendedahan dilakukan oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis pada waktu itu. Sedangkan sebelum itu ada banyak laporan-laporan dibuat kepada penguatkuasa agama, tetapi tidak diambil tindakan. Setelah pendedahan dibuat oleh Mufti, selepas itu barulah ada tindakan dibuat. Ini bermakna bahawa ada kelewatan dari segi tindakan ini, walhal sudah ada laporan-laporan yang dibuat. Kebimbangan pula adalah kalau kelewatan ini berlaku, bermakna bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat di luar sana ada lagi yang tidak diambil tindakan. Jadi soalannya adalah, apakah pelan tindakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini diambil tindakan untuk mengelak daripada isu GSB ini berlaku di negara kita. Yang ketiganya, saya dipahamkan bahawa di dalam amalan GSB ini adanya pernikahan yang menggunakan aurat Muhammadiyah ini. Maharnya adalah aurat Muhammadiyah, bukannya nilai ringgit dan sebagainya. Makna maharnya adalah aurat Muhammadiyah. Itu saya dimaklumkan. Kalau silap, minta maaf. Jika ini berlaku, apa status perkahwinan itu? Isteri ada 4, anak ada 30, tapi maharnya adalah aurat Muhammadiyah yang difatwakan haram, yang difatwakan sesat. Jadi apakah status perkahwinan ini yang telah melibatkan anak yang ramai dan juga isteri yang ramai? Yang keempatnya pula ingin menyentuh juga berkenaan dengan pendekatan ekstrim agama ini yang dilaksanakan oleh GISB ini. Antara yang disebut oleh Menteri tadi adalah pendekatan tabarus, janggut
bulu dan sebagainya dianggap barakah yang dimiliki oleh pemimpin. Zikir aurat Muhammadiyah yang dianggap mulia. Ikut saja apa arahan-arahan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Nikah 2 kali. Kenapa nikah 2 kali? Sebab nikah yang pertama adalah nikah dengan kumpulan dia, nikah yang kedua adalah nikah dengan Jabatan Agama Islam untuk mendapatkan sijil nikah. Maksudnya dia tak mengiktiraf Jabatan Agama Islam, dia tidak mengiktiraf kerajaan yang ada kerana pada pandangan dia kerajaan itu tidak valid, tidak betul pada tafsiran mereka. Jadi ini Speaker, saya ingin juga menyentuh bahawa pendekatan ekstrim ini bukan saja berlaku kepada kumpulan-kumpulan ekstremis agama. Dia juga boleh berlaku kepada pertubuhan-pertubuhan yang lain seperti mana pertubuhan politik. Mungkin juga apabila kita tidak mengiktiraf kerajaan, kita tidak menganggap kerajaan itu benar, maka kita tolak kerajaan itu, dia tidak mahu menerima sistem yang ada. Itulah juga mungkin berlaku perceraian akibat daripada perbezaan politik. Dulu pernah berlaku sembahyang 2 imam dan sebagainya. Jadi di sini adalah pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang sederhana, rahmah kepada semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang keempatnya, Speaker, saya ingin juga menyentuh zaman pula dalam PAS kita ada tanggungjawab kepada rakyat untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan ini. Contohnya adalah isu GSB ini. Contohnya adalah aurat Muhammadiyah. Tetapi Speaker, kita sedikit rasa kecewa sedikit. Sebab ahli-ahli politik ini, sama ada ahli parlimen ataupun ADUN yang dilantik oleh rakyat negara ini, tidak dibenarkan untuk memberikan penerangan dalam masjid dan surau. Jadi kita nak, macam mana kita sebagai ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri daripada kerajaan untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan, menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih daripada kerajaan, jika kita tidak dibenarkan untuk berucap di tempat di masjid dan surau. Masa Jadi, okey, last sekali adalah mohon supaya dipertimbangkan semula perkara ini supaya kita boleh memberikan maklumat-maklumat jelas kepada rakyat. Terima kasih. Baik. Pembongkaran terhadap kes GISBH ini adalah betapa bukti betapa bahayanya penyelewengan terhadap agama yang bukan sahaja memberi kesan kepada akidah, akan tetapi menyebabkan eksploitasi kanak-kanak, keganasan dan penganiayaan terhadap wanita, jenayah seksual, perdagangan orang serta keruntuhan institusi keluarga. Saya ucapkan tahniah kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat atas tindakan bersama dalam untuk membanteras kegiatan ajaran sesat ini dan dalam usaha untuk menempatkan mangsa-mangsa yang diselamatkan ini di pusat jagaan sementara. Berdasarkan laporan daripada Ops Global baru-baru ini, 20 rumah amal telah diserbu dengan 402 kanak-kanak telah diselamatkan. Ada di antara mereka yang telah dianiaya, didera serta telah didakwa diliwat sepanjang berada di dalam rumah tersebut. Malah mereka juga telah dipaksa untuk meminta derma dan mengaku sebagai anak yatim. Antara yang dikesankan adalah sebanyak 41 laporan polis telah dibuat sejak 2011, akan tetapi hanya pada tahun 2024, iaitu selepas 13 tahun, barulah ada tindakan yang dibuat. Menurut taklimat daripada Menteri Agama tadi, pada November 2013, Hatijah Am dan 400 pengikut beliau membuat pengisytiharan taubat meninggalkan ajaran yang menyeleweng dan kembali kepada fatwa. Persoalannya ialah mengapa kajian dan siasatan tidak diteruskan sejak 2013 lagi terhadap ahli-ahli yang telah bertaubat ini? Mengapa dan kenapa? Saya memohon juga penjelasan daripada kerajaan tentang apakah benar wujudnya kartel GISBH ini di dalam penguatkuasaan dan juga jabatan agama yang telah melindungi mereka selama ini walaupun pelbagai aduan yang telah dibuat. Adakah benar atau tidak? Isu ini hanya kita ketahui setelah tular apabila dikongsikan di laman sosial PUKAS, iaitu Pusat Kajian Ajaran Sesat dan
PUKAS. Saya rasa kredit perlu diberikan kepada mereka-mereka yang telah menularkan isu-isu ini kerana akhirnya adalah tindakan telah pun diambil. Saya juga melihat bahawa GISBH ini beroperasi dalam keadaan ekosistem dan kewangan yang terancang. Mereka ada 18 rangkaian perniagaan di dalam dan luar negara. Ini tidak termasuk klinik, pasaraya, kedai dobi, kedai percetakan, poliklinik, hotel, bakery, pusat khidmat media, butik dan galeri. Kita tak tahu di antara semua ini siapakah ahli GISBH ini. Saya juga dimaklumkan adalah tuduhan bahawa pekerja-pekerja di premis-premis milik GISBH ini tidak dibayar gaji. Namun seperti Menteri Agama maklumkan tadi, mereka mengamalkan konsep ekonomi ma'ash yang mempunyai unsur penghabaan yang mana pengikut yang tidak dibayar gaji kerana syarikat telah pun menanggung keperluan hidup pengikut. Ini amat teruk sekali. Tuan Speaker, kesannya ramai kita lihat hasilnya hari ini anak-anak kita yang telah menjadi mangsa kepada isu ini. Dan kita harap tindakan tegas diambil untuk memastikan mereka yang teranaya dapat diselamatkan. Jadi saya ada persoalan kepada Menteri Wanita. Saya juga ingin bertanya, apakah maklum balas Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat terhadap dakwaan yang dibuat oleh seorang wanita bahawa kononnya ada pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang telah memberikan borang kosong dan mengugut beliau untuk menandatanginya dan digunakan sebagai pengakuan ibu bapa melakukan kesalahan. Ini membolehkan JKM mengambil anak mereka. Saya harap Menteri dapat memberikan penjelasan mengenai isu ini. Menteri juga ada memaklumkan bahawa kanak-kanak yang diselamatkan oleh yang dijaga oleh JKM dalam tempoh 2 bulan ini. Jadi selepas tempoh jagaan itu, apakah tindakan seterusnya yang akan diambil kepada kanak-kanak tersebut? Akhir sekali, kita juga perlu menambah baik sistem laporan dan siasatan terhadap kes-kes sebegini di masa akan datang. Sekiranya ada saja laporan dibuat di Jabatan Agama ataupun di Balai Polis, pihak berkuasa sepatutnya boleh terus melakukan resikan dan siasatan. Kita tidak mahu berapa banyak lagi kegiatan-kegiatan lain dalam modus operandi yang sama masih berlaku di Malaysia ini. Malah GISBH ini adalah bentuk baru yang telah ditubuhkan sebelum ini di bawah pertubuhan Al-Akam ataupun dan Rufaka Corporation yang telah diharamkan. Jadi apakah jaminan pihak kerajaan agar setelah GISBH ini diharamkan agar ia tidak boleh berubah bentuk untuk dalam nama yang lain pula? Dan saya berharap kes ini akan menjadi penanda aras untuk kerajaan menangkis sebarang penyebaran ajaran sesat di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Tuan Speaker, sebuan pihak polis ke atas rumah-rumah kebajikan di bawah GISBH bulan lalu telah mengejutkan negara dan mendedahkan pelbagai kekurangan di dalam sistem pentadbiran dan pemantauan rumah-rumah kebajikan di Malaysia. Adalah nyata bahawa skop penuh insiden ini masih tidak dapat diketahui. Dia masih lagi dalam siasatan. Berdasarkan liputan berita, ramai individu seperti guru agama, guru pembantu dan penjaga kanak-kanak terbabit telah dituduh melakukan penderaan ke atas kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Siasatan yang intensif diperlukan untuk mengetahui tempo dan skala penderaan dan betapa ramainya anak-anak kita yang mungkin telah dimangsakan selama ini. Ya, barangkali sudah berpuluh tahun. Namun demikian, tidak dapat dinafikan bahawa tanggungjawab kerajaan di dalam kes ini adalah dipikul secara bersama oleh beberapa agensi kerajaan merentasi beberapa kementerian. Juga tidak dapat dinafikan bahawa kerajaan sebelum ini telah gagal dalam tanggungjawabnya kepada anak-anak yang dimangsakan. Sebab sepatutnya jabatan yang tertentu seharusnya pantau ya pusat-pusat tersebut dari masa ke semasa. Kanak-kanak yang diselamatkan kini berada di bawah jagaan JKM. Mengikut liputan media dan pihak-pihak yang terlibat di lapangan, antara isu yang terbabit selepas kanak-kanak diselamatkan adalah seperti berikut. Yang pertama, ada kanak-kanak yang diserahkan oleh ibu bapa untuk jagaan di rumah asuhan JSB dari umur 2 tahun dan didapati jarang berjumpa dengan ibu bapa mereka selepas itu. Yang kedua, ada di antara mereka yang menjadi mangsa pengabaian dan juga penderaan fizikal dan juga seksual. Ada kanak-kanak yang dikatakan diajar cara meliwat. Persekolahan mereka tidak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi isu-isu berkenaan yang saya bangkit tadi amat merisaukan
dan menunjukkan kekurangan dari segi penyeliaan ke atas kebajikan kanak-kanak di rumah asuhan dan rumah kebajikan di negara kita. Kita tidak boleh berubah apa yang telah berlaku, Tan Sri Speaker. Tetapi kerajaan madani ini boleh dan patut mengambil langkah segera, menyeluruh dan terus. Antaranya, langkah pertama, mengenal pasti dan mengerahkan sumber dan perkhidmatan kesihatan, asuhan, kebajikan, pendidikan yang diperlukan kepada mangsa-mangsa secepat yang mungkin dan selagi yang diperlukan. Langkah kedua, menyiasat dan membawa pihak yang salah ke muka pengadilan secara terbuka dan telus. Langkah ketiga, mengenal pasti serta menandai masalah dalam sistem pentadbiran dan pemantauan oleh agensi kerajaan yang sedia ada juga harus dijalankan secara terbuka dan telus supaya perkara sedemikian tidak akan berlaku lagi. Langkah yang keempat, membina sebuah sistem pengawalan dan pemantauan rumah kebajikan dan rumah asuhan yang bertanggungjawab dan yang melibatkan semua pemegang taruh yang penting. Tan Sri Speaker, sebagai langkah pertama ke arah mencapai matlamat ini, saya menyeru kepada YB Yang Berhormat Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat dan juga YB Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan yang penuh dan terperinci atas soalan-soalan yang berikut. Yang pertama, apakah peranan setiap agensi kerajaan dan sektor yang lain yang terlibat dalam pengurusan kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah kebajikan GISBH termasuk JKM, PDRM, Kementerian Kesihatan dan juga JAKIM dari segi penyiasatan, rawatan kecemasan, penempatan di rumah baru, mencari penjaga yang sesuai dan juga memberi kaunseling. Kedua, jika seorang kanak-kanak yang diselamatkan daripada rumah kebajikan GISBH tersebut didapati melakukan kesalahan penderaan seksual, apakah langkah-langkah yang dirancangkan oleh kerajaan untuk menyediakan pemulihan dan sokongan bagi kanak-kanak yang melakukan kesalahan tersebut? Barangkali mereka adalah tidak berdosa, ya, tetapi dibesarkan di suasana sedemikian. Ketiga, adakah sebuah suruhanjaya siasatan diraja LCI ataupun satu jawatan kuasa pilihan khas Parlimen akan ditubuhkan untuk menjalankan siasatan mengenai dakwaan eksploitasi dan juga penderaan kanak-kanak dalam kes GISBH ini? Dan adakah siasatan sama ada daripada LCI ataupun daripada jawatan kuasa pilihan khas Parlimen akan dilaksanakan secara terbuka, termasuk penerbitan penemuan dan juga show-show kepada orang ramai dan juga dibentangkan di Parlimen dan juga dapat kita bahaskan. Yang terakhir, Tan Sri Speaker, membenarkan pengerusi eksekutif dan juga pegawai eksekutif GISBH tersebut, ia juga telah ditahan oleh polis dan juga memandangkan beberapa negeri telah mengiktirafkan, ya, telah mengisytiharkan bahawa GISBH ini adalah kumpulan ajaran sesat, ya, termasuk Perlis, Selangor, Pahang dan semalam Melaka juga telah buat pengumuman sedemikian. Jadi saya di sini, saya ingin ambil peluang di sini untuk meminta supaya geraran datuk yang diberikan kepada pengerusi eksekutif dan pegawai eksekutif tersebut seharusnya ditarik balik. Ya, geraran datuk tersebut, datukship tersebut haruslah ditarik balik. Sebab ini untuk menjaga imej negara kita, imej negeri kita dan juga menjaga imej institusi raja-raja kita. Dengan itu, sekian. Terima kasih, Tan Sri Speaker.